Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya akan membentangkan bab 1 iaitu kedaulatan negara. Pertama kita lihat takrif kedaulatan. Dari bahasa Yunani, kedaulatan ialah supernuus atau superanus yang bermaksud agung atau tertinggi. Ia juga merujuk negara yang bebas dan merdeka. Seterusnya ialah dari bahasa Inggeris, kedaulatan ialah sovereignty yang bermaksud negara mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Seterusnya dari bahasa Arab iaitu daulah yang bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Yang terakhir dari bahasa Melayu iaitu daulat, maksudnya kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. Kemudian kita masuk dari sudut pandangan tokoh. Yang pertama dari Aristotle iaitu ahli falsafah Yunani. Kedaulatan ialah kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan sesebuah negara. Kerajaan juga terikat oleh undang-undang. Kemudian Ibnu Khaldun iaitu ilmuwan Islam, dari sudut pandangannya, kedaulatan ialah kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara berasaskan semangat kekitaan bangsanya. Kedaulatan ini juga menyebabkan suatu bangsa rela berkorban. Kemudian dari Jean Bodin iaitu ahli falsafah politik Perancis. Kedaulatan ialah kuasa tertinggi dalam negara. Ianya bersifat kekal dan tidak terbatas untuk membuat undang-undang, mentafsir dan melaksanakannya. Kemudian Tunku Abdul Rahman iaitu Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Kedaulatan ialah berdasarkan prinsip kebebasan dan keadilan. Ia juga memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir iaitu dari Dr. Saleh Abbas iaitu mantan Ketua Hakim Negara. Menurutnya, kedaulatan ini ialah asas negara yang merdeka, memiliki kebebasan peringkat antara bangsa. Kedaulatan ini juga dia ada kuasa untuk mengatur urusan dalam negeri. Seterusnya ialah jenis kedaulatan. Jenis kedaulatan ni ada 4 iaitu kedaulatan tradisional, kedaulatan moden, kedaulatan undang-undang dan kedaulatan antarabangsa. Pertama kita tengok dari kedaulatan tradisional. Kedaulatan tradisional ni dia lebih kepada kuasa raja. Contoh kita tengok sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai sepenuhnya segala urusan negara. Ianya berpaksi pada kedaulatan Raja-Raja Melayu dan terletak pada kekuasaan dan kewibawaan raja. Dan selain itu, rakyat pun perlu untuk mengekalkan kedaulatan ni, rakyat pun perlu ada yang perlu melakukan peranannya iaitu dengan taat setia. Seterusnya ialah kedaulatan moden. Kedaulatan moden ni pula dia dikaitkan dengan idea kemunculan negara bangsa selepas revolusi keagungan di England dan revolusi Perancis. Kedaulatan moden ni dia dikaitkan dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Selain itu, ia juga dikaitkan dengan nasionalisme dan menggunakan unsur persamaan rumpun bangsa dan bahasa. Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan Persekutuan Malaysia 1993 ialah hasil gabungan negeri. Seterusnya yang ketiga ialah kedaulatan undang-undang. Kerajaan dan rakyat ni kedua-duanya perlu mematuhi undang-undang, dan hal ini supaya kita dapat menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadikan negara aman, stabil dan makmur. Selain itu, untuk memelihara dan melaksanakan kedaulatan undang-undang, Badan Kehakiman telah diwujudkan di negara kita. Dan seterusnya, kedaulatan undang-undang ni ia telah menjadi prinsip keempat dalam rukun negara.
Dan yang terakhir iaitu kedaulatan antarabangsa. Kedaulatan antarabangsa ni maksudnya kita telah mendapat pengiktirafan PBB atau Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu terhadap sesebuah negara yang tidak boleh dicabuli oleh negara lain. Dan keanggotaan negara Malaysia dalam PBB telah membuktikan bahawa dunia mengiktiraf negara Malaysia sebagai negara yang bebas, merdeka dan berdaulat. Seterusnya 1.2 iaitu ciri negara yang berdaulat. Ciri-ciri negara berdaulat ada 4 iaitu mempunyai pemerintahan, mempunyai perundangan, mempunyai sempadan dan mempunyai rakyat. Pertama kita tengok di poin pertama iaitu mempunyai pemerintahan. Pemerintahan ini penting supaya kita dapat menjaga kestabilan politik, keamanan, pertahanan dan ekonomi. Dan di Malaysia kita mengamalkan sistem pemerintahan, sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Dan ketua kerajaan kita ialah Perdana Menteri. Seterusnya ialah mempunyai perundangan. Perundangan ini penting untuk memelihara kesejahteraan, menjamin keadilan dan melindungi rakyat. Dan undang-undang ini dia berpandukan perlembagaan persekutuan. Dan yang terakhir, Parlimen bertanggung jawab menggubal dan menentukan sistem. Dan yang ketiga ialah mempunyai sempadan. Sempadan ni ialah garis pemisah antara negeri atau negara. Sempadan Malaysia diakui oleh masyarakat antarabangsa khasnya PBB, iaitu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sempadan ini penting untuk memudahkan urusan pemerintahan, pentadbiran, pertahanan dan lain-lain. Dan yang terakhir ialah mempunyai rakyat. Rakyat ialah penduduk di sesebuah negara. Dan rakyat ni dia terikat kepada undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan oleh pemerintah. Dan macam kita tahulah kan, kita sedia maklum di negara kita terdapat berbagai kaum, agama dan adat resam. Sekian, terima kasih.